Assalamualaikum guys, welcome back. Aku rasa kita dah jelaskan dan kita sendiri pun dah faham dah ciri-ciri penunggang agama, orang yang buat khurafat dan juga yang sesat. Kalau sebelum ni ada founder yang jual air, lepas tu dia jadi founder pula untuk satu ajaran sesat sebelum dia bawa lari semua pengikut dia pergi ke luar negara, bukan semualah, ada sebahagian lagi dekat sini tapi diam-diam, yang mana ajaran sesat ni kita dah bongkarkan sejak daripada tahun 2020. Tapi paling baru ada satu lagi produk yang memang agak dahsyat gila, yang mana diorang ni pergi print ayat ruqyah dekat kertas dan lepas tu masukkan kertas tu dekat dalam air dan kertas tu dia boleh larut bersama dengan ayat-ayat ruqyah yang ditulis ataupun yang telah pun diprint dekat kertas tu. Dah siap, kau dah kacau-kacau benda semua, dia pun dah larut, makanya kau minum. Aku tak pastilah founder dia ni Muslim ke ataupun macam mana sampai dia boleh terdetik untuk keluarkan produk macam ni. Tapi bila kata aku tengok produk dia ni dan juga dia punya cara macam mana nak apply benda semua tu, aku tiba-tiba teringat filem Stephen Chow pasal filem hantu, yang mana kalau kata ada hantu pocong kacau kau, apa yang kau buat? Kau ambil kertas yang dah ditulis dah ayat dan benda semua tu, lepas tu tempel dekat dahi, hantu pocong tu berhenti bergerak. Kat sini, apa yang aku ragukan, memang ada ke kaedah macam ni? Dan yang kedua, betul ke apa yang ditulis tu adalah ayat ruqyah? Dan yang ketiga, adakah dakwat yang digunakan untuk tulis ayat ruqyah dekat kertas tu, lepas tu kita masukkan dekat dalam air, kita kacau-kacau, kita minum, adakah selamat untuk kita minum? Tak ada ke bahan chemical dan benda semua? Kalau ikutkan pandangan dari Mufti Terengganu, Datuk Dr. Muhammad Sabri Harun, ayat ruqyah yang ditulis dalam kertas tersebut sebenarnya boleh, asalkan ia mengandungi ayat-ayat Al-Quran yang betul. Kalau ikutkan, ia tidak salah di sisi agama Islam, cumanya harus dilihat jenis dakwat dan kertas yang digunakan agar tidak memudaratkan tubuh badan. Pada masa yang sama, pengguna kena pastikan juga isi kandungan yang tertulis dalam kertas tersebut agar tidak menyimpang dari tujuan asal. Dalam perubatan yang digunakan, perawatan Islam Darusshifa turut menggunakan elemen air untuk berubat. Mungkin caranya agak berbeza dengan meminum air yang telah dibacakan ayat ruqyah, tapi konsepnya tetap sama. Ada juga yang menulis ayat ruqyah di pinggan dan juga gelas dan minta pesakit meminum air berkenaan. Dan seorang lagi pendakwah yang dikenali sebagai Miftah Anwar berkata, hukumnya harus, cuma mesti betul iktikadnya. Yang menyembuhkan adalah Allah SWT. Kaedah itu hanyalah satu dari ikhtiar. Lebih-lebih lagi, berdasarkan video yang viral, tak nampak dengan jelas apa yang ditulisnya dan tidak diketahui bahan dakwat yang digunakan. Dia letih, terperanjat aku. Bukan apa, sebab ni tingkat 2. Kalau kata dia jatuh ke bawah tu, habis hancur berderai. Memperincikan isu hukum, beliau berkata ulama' mempunyai pandangan berbeza mengenainya, malah ada yang berpendapat hukumnya makruh. Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalati Al-Quran berkata, ada perselisihan pendapat ulama' mengenai hukum menulis ayat Al-Quran pada sebuah bekas kemudian dibasuhkan bekas itu dan diberikan minuman air basuhan itu kepada yang sakit. Selain itu, ulama' lain Al-Qadi Husain dan Al-Baghawi berpandangan jika ditulis ayat Al-Quran atas manisan kemudian dimakan sekalipun tak mengapa. Hukum dia harus. Sehubungan itu, beliau menasihatkan orang ramai supaya selidik dulu sebelum membeli produk atas nama ruqyah di pasaran. Jika jelas apa ayat yang ditulis dan bahan yang digunakan suci serta tidak memudaratkan, maka harus hukumnya. Jika tidak pasti, lebih baik ditinggalkan. Untuk aku ambil pendekatan untuk tak support produk macam ni sebabnya yang pertama, kita tak tahu adakah selamat dakwat yang ditulis dekat kertas tu, dan yang kedua, kita tak pasti apakah betul ayat ruqyah yang ditulis dekat kertas tu. Dan aku rasa lega sebab aku difahamkan produk ni bukanlah produk yang dijual dekat Malaysia. Kalau ada gangguan, pada pandangan aku seeloknya kita sendiri yang baca ayat Quran tu, sebab mungkin gangguan tu datang disebabkan dugaan yang diturunkan oleh Allah supaya kita ingat pada Allah. Mungkin ini satu signal daripada Allah supaya kita dekatkan diri kepadanya. Kalau kata kita rendam ayat Quran tu, kita minum, tapi kita tak praktis, kita tak tahu pun apa yang ditulis, kita tak faham pun pengertian ataupun orang kata apa, tadarus, tadabbur, kita tak faham pun isi-isi dekat dalam tu, macam mana kita nak lebih dekatkan diri pada Allah, macam mana kita nak mengisafkan diri kita dan macam mana kita nak jadi seorang Muslim yang lebih baik. Sebelum tidur, ambil wuduk, solat jangan tinggal, hati kena bersih, apa yang kita buat kita kena sentiasa dekatkan diri pada Allah. InsyaAllah gangguan tu akan terhindar dengan izin Allah SWT. Ruqyah tu kita
kita jangan pasang sesuka hati sebab silat hari bulan mengamuk jin dengan setan. Diorang kadang-kadang diorang melintas je, diorang tak kacau kita. Tapi sekali tiba-tiba terbahang panas, maunya tak mengamuk orang tu. Let's say kalau kata kita betul diganggu, barulah kita pasang. Kalau kata kronik sangat, korang pergilah cari ustaz yang memang betul-betul arif, yang memang betul-betul pakar pasal benda ni, ataupun mungkin korang boleh panggil imam dekat surau korang ke, masjid korang ke, untuk datang, untuk bantu korang. Dan at least kita boleh dapatkan nasihat-nasihat daripada agamawan macam ni untuk kita tahu apa yang kita perlu buat. Apapun, itu cuma pandangan aku. Dan tak kisahlah apa benda pun yang korang buat, korang kena make sure yang apa yang korang buat tu benda yang betul dan ikut saranan Islam. Dan akhir sekali, terima kasih pada sahabat-sahabat kita yang berkongsi video ni untuk aku ulas. Semoga ilmu yang dikongsi ni pahalanya berbalik kepada kita semua juga. InsyaAllah. Amin. Dan akhir kata pepantun, jumpa bomoh dapat tangkal. Konon elak mambang tanah. Bab solat, kau tinggal. Jin kacau, kau menggelabah. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum.